Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya kasihi. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pagi ini, subuh ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam program kuliah subuh anjuran Masjid Yusof Ishak. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diterima oleh Allah dengan curahan barakahnya, keredaannya untuk kita, diampunkan segala dosa kita, dan mudah-mudahan usaha kita ini menjadi saham yang akan berguna kepada kita saat kita kembali kepada Allah Ta'ala pada hari perhimpunan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera, bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah daripada malapetaka, daripada musibah, daripada kesengsaraan dan keperitan, dan daripada wabak yang berpanjangan. Mudah-mudahan ya apa yang kita lalui ini kita terus panjatkan doa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segera berlalu ya, dan semoga Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kembali meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam saya sampaikan, salam hormat daripada pengerusi dan lembaga pentadbir Masjid Yusof Ishak, para pengurus dan petugas masjid, khusus untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Ucapan terima kasih mereka minta saya sampaikan di atas segala sokongan, segala huluran kemurahan, keihsanan yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian sumbangkan kepada pihak masjid selama ini ya. Teruskan, dan insya-Allah pastinya ada ganjaran mulia daripada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap sumbangan dan sokongan yang kita berikan ya. Teruskan insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pertemuan kita minggu lalu kita telah membaca beberapa potong ayat dalam surah Fussilat kan? Ya, kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap orang-orang yang tidak mahu beriman ya. Pelbagai persoalan yang mereka ajukan, yang mereka timbulkan semata-mata kerana mereka itu menolak dan berkeras hati, keras kepala, tidak mahu menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus terang mereka menolak ayat-ayat yang diwahyukan kepada baginda dan disampaikan kepada mereka. Antaranya kita melihat terakhir kita baca kemarin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita masih ingat lagi dalam surah Fussilat juz yang ke-24, kita telah baca sampai ke ayat yang ke-44. Tuan-tuan masih ingat lagi Allah SWT mengatakan, ya walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kalaulah ya kami ini yakni Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, a'jamiyan, bahasa asing daripada bahasa Arab, nescaya mereka juga yang akan mengatakan, ya kenapa tidak diturunkan ayat itu dalam keadaan yang dapat dijelaskan, diperincikan, yang dapat kami fahami? Apakah Quran diturunkan dalam bahasa asing sedangkan Rasul yang menyampaikan itu pula adalah seorang yang berbangsa Arab ya? Itu yang terkandung dalam ayat Allah yang kita baca kemarin. Jadi Allah menegaskan, maksudnya ialah masalahnya bukan masalah bahasa. Ya, bahasa asing mereka akan jadikan alasan tak faham. Dah turun bahasa Arab pun masih tak nak faham juga. Tapi kita dah bentangkan kemarin, saya sebut bahawa dalam menerima ataupun menolak Al-Quran, punca masalahnya ialah masalah hati, masalah kejujuran sikap insan itu, sama ada mahu mendengar ataupun tidak, ataupun sikapnya hanya hendak mendengar apa yang dia hendak dengar semata-mata. Itu dah kita huraikan minggu lalu dan minggu sebelumnya, alhamdulillah, dengan panjang lebar. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan ya, kita pegang dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, ayat 44 ya, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat lagi, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka bahawa Al-Quran ini kalau bagi orang-orang yang beriman mudah. Dia adalah sesuatu yang diterima sebagai hudan, sebagai petunjuk,
wa syifa. Orang beriman juga akan menerima Al-Quran itu sebagai penawar kepada penyakit-penyakit yang di dalam hatinya. Alhamdulillah. Jadi bila kita sudah akur, kita sudah mahu terima, ini panduan daripada Allah. Kita nak ikut. Masalahnya kita tak nak akur, kita tak nak terima, kita tidak mahu mengaku bahawa ini adalah panduan daripada Allah. Kita anggap ini suatu yang tak berguna untuk kita, suatu yang tak ada faedah untuk kita, suatu yang dah expired, dah habis dia punya kesan manfaat untuk kita, dah tak relevan lagi. Jadi masalah. Tapi selagi kita mahu mengaku dan menerima, ini adalah pedoman, ini adalah bimbingan, petunjuk untuk kita sebagai manusia, pastinya petunjuk itu daripada Allah. Dan yang kedua, orang beriman terima Al-Quran sebagai syifa, ya, sebagai pembasuh segala kekotoran hatinya, penawar penyakit-penyakit yang menjejas jiwanya. Maka dengan itu dia tidak akan teragak-agak, ya, tidak akan terhambat maupun tidak akan terhalang daripada terus maju ke hadapan berpandukan kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita selesai sudah daripada surah Fussilat kemarin. InsyaAllah kita pindah ke surah yang baru dalam juz yang ke-25 pula. InsyaAllah, ya, juz yang ke-25, surah yang berikutnya selepas surah Fussilat. Ayo tuan-tuan lihat pada mushaf kita masing-masing. Mushaf yang tercetak ataupun mushaf dalam bentuk aplikasi dalam handphone kita. Selepas surah Fussilat, kita jumpa dalam juz 25. Surah apa tu tuan-tuan? Puan-puan sekalian, itu surah Asy-Syura. Nampak tak? Surah Asy-Syura yang bermula dengan kalimah Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ada tu? Ya, jadi kita akan lihat surah ini sebab dalam surah ini kita akan jumpa lagi ada ayat yang mengandungi kalimah Quran. Ya, mengandungi kalimah Quran, insya-Allah kita akan lihat. Cuma dalam surah Syura ini ayat yang ada kalimat Quran tu cuma satu, iaitu dalam ayat yang ke-7. Kita akan lihat nanti, kita baca ayat yang ke-7. Itu sahaja ayat dalam surah Syura yang ada kalimat Al-Quran ataupun kalimat Quran, ya. Tapi sebelum kita pindah selepas itu nanti ke surah Az-Zukhruf, surah selepasnya, saya nak mengajak kita untuk sama-sama perhatikan juga penutup, beberapa ayat penutup surah Syura ini. Walaupun ayat-ayat itu tidak ada kalimat Quran, tetapi dia ada berkait dengan kisah mengenai Al-Quranul Karim sebagai kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai manusia, ya. Insya-Allah kita perhatikan bersama-sama dengan izin Allah. Kita lihat mana yang kita sempat subuh ini, insya-Allah, ya. Siap? Ayo, mari. Surah Syura, juz yang ke-25, surah yang bermula dengan kalimat Hamim. Tapi kita nak lihat sekarang terus ke ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 yang bermula dengan kalimat wa kadzalika. Ada? Tu wa kadzalika auhayna ilaika. Ada? Ayo mari kita sama-sama perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wa kadzalika, dan begitulah pula, auhayna ilaika, kami mewahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Qur'anan Arabiyan, satu bacaan iaitu Quran, bacaan Arabiyan dalam bahasa Arab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi. Kita dah jumpa sebelum ni surah Fussilat, ya, dalam ayat yang terakhir kemarin pun cerita tentang masalah Al-Quran itu dalam bahasa Arab, ya kan? Qur'anan Arabiyan dalam beberapa ayat yang sebelum itu juga. Jadi sekarang kita jumpa sekali lagi,
Ya, satu penekanan yang serupa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran yang diwahyukan ini, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca dalam bahasa Arabian, ya. Maka puan-puan sekalian, kenapa ya banyak, nanti kita akan jumpa lagi surah Zukhruf selepas ini, selepas surah Syura pun nanti ayatnya juga menekankan benda yang sama, bahawa Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam bahasa Arab, diulang-ulang oleh Allah sebagai peringatan. Bagi kita mungkin kita taklah begitu sangat merasakan sebab kita bukan orang Arab kan. Ya, jangan pula kita mengatakan inilah menunjukkan Quran ni bukan untuk kita. Jangan begitu tuan-tuan. Ya, tetapi Quran ini diturunkan kepada seorang rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih berbangsa Arab, yang Allah utuskan kepada bangsa Arab. Ya, maka kerana itu logiknya pastinya Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyu mestilah dalam bahasa Arab, ya. Tapi nak jadi cerita, Allah nak tunjukkan kepada kita kisah yang berlaku saat Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi menyampaikan kepada kaumnya. Allah nak tunjukkan kepada kita sebagai satu peringatan, ya, bahawa Allah ini memberikan sesuatu petunjuk itu, satu panduan itu dalam bahasa yang boleh difahami, tetapi sikap manusia itu yang menolak bukan kerana bahasanya. Ya? Sikap manusia menolak kerana kedegilan dan kekerasan hatinya. Itu yang berulang kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran bagi kita ialah bila kita hendak cari Allah, kita berusaha untuk berpandukan firman Allah, Allah buka jalan untuk kita. Tak ada benda yang sulit sampai kita tak faham firman Allah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaupun bahasa Arab bukan bahasa kita, tetapi kalau kita mampu dan kita mahu, kita sudi membaca, menyimak muka surat, penerangan-penerangan yang ada tentang Al-Quran, baik dari segi terjemahannya, tafsiran, huraian lanjutannya, kita datang kelas kuliah, mendengar pencerahan, penerangan yang diberikan oleh para tokoh-tokoh agama kita, insya-Allah mudah untuk difahami, tidak susah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, bahasanya bahasa yang mudah, walaupun bukan bahasa kita yang asal, bila diterjemahkan, huraikan sikit je, insya-Allah kita boleh faham. Tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, sedangkan bila diturunkan kepada orang yang berbahasa sama dengan bahasa kitab ini sekalipun, kerana kedegilan mereka, kerana memang hati itu dah, kata orang, dah terkunci memilih kekufuran, memang hati itu jiwanya ditundukkan menjadi hamba kepada syaitan dan hawa nafsunya sendiri, akhirnya bahasa-bahasa mereka, bahasa Arab diturunkan oleh Allah pun mereka tak dapat nak faham, ya, mereka bingung, mereka persoalkan pelbagai perkara, akhirnya mereka memilih untuk terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fokusnya. Ya, bukan maknanya fokus Allah sebut Quran Allah turunkan bahasa Arab, Quran Allah turunkan bahasa Arab, bukan fokus tujuan nak mengatakan okeylah orang bukan Arab, you are less Muslims, awak tu kurang Islam daripada orang Arab. Tak, jangan ada timbul perasaan itu dalam diri kita. Jangan pula timbul perasaan dalam diri kita, then the Quran is not meant for me. Ya, Quran itu bukan untuk saya lah kalau gitu ustaz. Pasal bahasa Arab, ya Allah ulang-ulang sebut lagi dalam Quran itu bahawa Quran dalam bahasa Arab. Kalau gitu bukan untuk saya lah ustaz. Jangan begitu. Tidak. Ya, ceritanya, fokusnya, tujuannya lain daripada yang kita sangkakan, kalau itulah sangkaan yang ada dalam diri kita, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan, dan begitulah kami wahyukan kepada kamu Quran itu sebagai bacaan bahasa Arab. Tujuannya, lihat, litunzira ummal qura, untuk kamu itu berikan peringatan kepada ummal qura. Apa makna ummal qura? Kita tahu dalam bahasa Arab maknanya ibu, ya. Al-qura ini kata jamak ataupun plural, kata banyak. Kalau satu namanya qaryah. Mungkin sebagian daripada kita, terutama jamaah-jamaah masjid yang biasa datang masjid biasa, mungkin kita dengar perkataan qaryah ni. Qaryah tu maknanya apa? Qaryah asal makna kampung. Ya, satu kawasan tempat tinggal, kampung ke desa ke pekan, sebagai qaryah juga. Jadi ummul qura, ya, ataupun di sini
disebut litunzira ummal qura, untuk kamu berikan peringatan kepada ummal qura, maknanya ibu kepada sekalian kampung-kampung. Ya. Ummal qura, ibu kepada sekalian kampung-kampung. Apa makna ibu kepada sekalian kampung? Ini adalah satu istilah pada negeri Mekah. Mekah itu bandar Mekah ke, kita nak kata negeri Mekah ke, kita nak kata pekan Mekah ke, itu ada gelarannya, antara gelarannya ialah Ummul Qura. Ya, Ummul Qura. Kenapa dinamakan Mekah itu sebagai Ummul Qura? Sebab dia jadi tumpuan, pusat. Waktu itu orang Arab daripada ceruk mana pun datang ke sana. Kenapa? Sebab ada satu rumah yang dimuliakan oleh orang-orang Arab yang asalnya dibina oleh Nabi Ibrahim. Ingat? Jadi kerana Mekah itu menjadi tumpuan, orang Arab datang daripada mana pun, kerana di situ ada Kaabah, rumah mulia, ya, yang dijadikan tempat pusat mereka beribadat, pusat mereka datang kerjakan haji daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, maka dinamakan Mekah itu sebagai Ummul Qura. Dialah ibu sebab dia pusat, ya, yang dijadikan tumpuan, didatangi oleh orang Arab daripada kampung-kampung yang lain, kawasan-kawasan yang lain, dinamakan sebagai Ummul Qura. Dialah ibu kepada sekalian kampung-kampung yang ada. Jadi kerana dia jadi tumpuan, kerana dia tempat yang suci paling dimuliakan, dan itulah juga tempat dikatakan sebagai nadi ekonomi kepada kawasan negeri Arab yang ada sekitarnya. Sebab apa? Sebab kita tahu juga Mekah itu jadi tempat persinggahan kabilah-kabilah yang membawa barang perdagangan dan perniagaan. Jadi pada utara Syam, ya, nak berniaga bawa barang perdagangan sampai ke Yaman di selatan, Mekah itulah tempat singgah mereka. Bukan Madinah, bukan Taif, tidak, Mekah itu. Jadi mereka bawa barang dagangan, berniaga kat Mekah, teruskan perjalanan ke selatan. Daripada kita kata barat ke timur, selatan ke utara, begitulah. Jadi kerana dia jadi nadi, ya kan? Dia yang menyegarkan kehidupan ekonomi, yang apa ni kita kata menghidupkan orang-orang Arab, maka dinamakan sebagai Ummul Qura, ya. Dan istilah Ummul Qura itu, gelaran itu sampai sekarang masih digunakan. Kalau kita pergi Mekah, masih lagi dinamakan Mekah itu sebagai Ummul Qura. Antaranya ada universiti di Mekah namanya Universiti Ummul Qura. Kerana itulah, ya, dalam Al-Quran sendiri telah mengesahkan nama itu sebagai salah satu daripada gelaran-gelaran negeri Mekah. Litunzira ummal qura, supaya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada ummal qura, kepada Mekah, maknanya kepada penduduk-penduduk Mekah, wa man haulaha, dan juga kepada penduduk-penduduk sekeliling ataupun sekitar Mekah. Sekitar Mekah itu ada yang dekat, ada yang agak jauh sikit, ada yang jauh, tapi sekitar maknanya orang-orang Arab kawasan itu. Mekah di tengah-tengah kawasan orang Arab, ya kan? Jadi itu tujuan Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah lagi, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, juga untuk engkau berikan peringatan mengenai datangnya nanti pada satu hari yaumal jam'i, hari perhimpunan. Ya, hari perhimpunan, hari kiamat lah, hari kebangkitan, kita semua dihimpunkan oleh Allah untuk disemak, diperiksa, dihisab dan dihitung amalan kita. La raiba fi, tidak ada keraguan hari itu pasti akan tiba. Jadi mungkin ada kata, Ustaz, betul kan kita kata Quran tu dalam bahasa Arab memang tujuannya fokus, ya, Allah turunkan hanya untuk orang Arab aja. Betul tak tuan-tuan? So, kita baca tadi kata Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quranan Arabian, Quran bahasa Arab, litunzira ummal qura, untuk engkau berikan peringatan kepada penduduk Mekah, wa man haulaha, dan penduduk sekitar Mekah. Betul tak? Kita pun kata, betul lah tu, Quran tak payah kita pegang. Kita percaya Allah, kita percaya je lah. La ilaha illallah kita sebut, tak ada Tuhan selain daripada Allah. Tapi tak payah pegang Quran, pasal apa? Allah kata Quran ni bahasa Arab, kita bukan orang Arab. Kedua, terang-terang Allah kata Quran ini diturunkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan amaran dan peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk keliling dia. Tak cakap tentang Singapura pun, tak cakap pasal Malaysia ke, Indonesia ke, Asia ke, Afrika ke, Eropah ke, mana-mana tak ada sebut. Quran hanya untuk litunzira ummal qura, untuk orang-orang Mekah dijadikan peringatan kepada mereka. Wa man haulaha, keliling-keliling Mekah aja. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian?
Sebab itu kita jangan pelik kalau daripada dulu sampai sekarang, sampai bila-bila, kalau ada je orang yang mempersoalkan, yang mengatakan Islam ni bukan untuk semua. Pasal dia untuk orang Arab aja. Ya, Islam ni agama orang Arab. Kita bukan orang Arab. Apa pasal kita nak sibuk jadi orang Islam? Pasal kita sibuk nak ikut pedoman yang ada dalam Quran? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham. Berulang kali saya sebut, berulang kali juga kita diingatkan oleh para ulama kita. Kita baca Al-Quran, kita jumpa satu ayat. Ataupun kita baca hadis, kita jumpa sepotong hadis. Kita tidak boleh tergesa-gesa buat rumusan hanya berdasarkan kepada satu ayat, hanya berdasarkan kepada sepotong hadis. Ya, Quran itu kan saling lengkap melengkapi. Kerana kesemua 6,000 ayat turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saling jelas menjelaskan, hurai menghuraikan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Selain daripada ayat ini, banyak lagi dalil yang lain, nas-nas yang lain dalam Al-Quran sendiri menunjukkan bahawa Islam itu untuk semua, bukan hanya untuk orang Arab. Contoh ayat yang selalu kita dengar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semata-mata sebagai rahmat Allah kepada sekalian alam. Sekalian alam, lil alamin. Bukan hanya kepada orang Arab. Ya, tak ada Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil arab. Tak ada. Malah bukan hanya setakat manusia. Sebab Allah kata lil alamin, kepada seluruh alam. Alam itu termasuk manusia, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Ya kan? Begitu luas, begitu universalnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau kita lihat ada ayat kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah ilaikum. Aku ini sesungguhnya adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian semua. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia dalam ayat itu. Bukan qul ya ayyuhal arab, tak. Bukan ayatnya katakanlah ya Muhammad, wahai sekalian orang Arab, aku ni adalah utusan Allah kepada kamu. Tak, tapi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan banyak ayat Allah menggunakan perkataan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kemudian dalam hadis-hadis banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Ya, tidak ada kelebihan apa pun, tidak ada kemuliaan apa pun orang Arab lebih tinggi daripada orang yang bukan Arab, kecuali hanya dengan apa tuan-tuan? Puan-puan sekalian, illa bittaqwa, hanya dengan takwa. Jadi begitu risalah Islam kepada semua. Ya, Quran disuruh sampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sampaikan kepada sekalian manusia. Jadi kita jangan sampai kita kata biarkan diri kita keliru, bingung dengar apa ni dakwaan-dakwaan seperti ini, dia tunjukkan ayat Quran, tunjuk yang ini, wah kita pun dah bingung dah kita. Alah, ayat ni kata Allah kata Quran bahasa Arab supaya apa? Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai peringatan kepada penduduk Mekah dengan penduduk sekitarnya sahaja. Allah, ya, kesian kita selama ni kena auta kita kata. Tak, tuan-tuan. Insya-Allah iman kita iman yang murni sebab kita memahami Al-Quran bukan hanya berpandukan satu ayat semata-mata. Kalau begitu Ustaz, kalaulah Quran untuk semua, bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Arab, habis apa maksud ayat ini? Kenapa ayat ini disebut seperti ini? Nah, tuan-tuan puan-puan sekalian, ayat Quran diceritakan itu kan terkait dengan sebab diturunkan oleh Allah. Ya, ada ayat Quran diturunkan ketika perang, maka cerita pasal perang. Tapi kalau ayat Quran diturunkan ketika aman, bukan ketika perang, tak sesuai kalau sebut tentang perang. Jadi ada ayat Allah sebut tentang perang, ada ayat Allah sebut tentang waktu damai. Ya kan? Tak boleh kita kata, lah, okeylah aku nak pegang yang ayat Quran yang sebut pasal perang ajalah. Kita pun jadikan Islam tu agama untuk kita perang habis apa? Kita kata tak habis-habis. Sepanjang masa, sepanjang hidup kita nak perang, nak gaduh, nak musuh aja. Tak boleh. Kita mana boleh pegang hanya dengan satu ayat saja. Ya, sedangkan ada ayat cakap harus hidup berdamai, walaupun kepada orang yang bukan Islam pun perlu buat baik kepada dia, perlu berlaku adil dengan sesiapa pun, ya kan? Tak boleh kita ambil itu buang yang ini, ambil yang ini buang yang itu, nanti sama lebih kurang.
Kalau tak adik-beradik pun dah sepupu sepapat dengan sikap orang Quraisy kemarin yang kita kata, aku nak dengar ni je, yang ini aku tak nak dengar. Ya kan? Mana yang sesuai dengan kita, kita ambil ya Muhammad. Mana tak sesuai, sudah kita tak nak terima. Tak boleh. Ya kan? Begitu dengan kita. Jadi ayat ini kalau kita lihat ceritanya ialah cerita tentang sikap orang-orang Arab yang mengatakan mereka tak boleh faham kitab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu mereka tak boleh terima, mereka tolak. Itu dia punya latar belakang ceritanya. That's the background story to this ayat. Ya kan? Jadi Allah respon, Allah nak menghina mereka, Allah nak menegur mereka, Allah mengkritik sikap seperti itu. Allah nak kata, lihat, ya, Quran ini kamu tak dapat faham bukan kerana bahasanya, tapi kerana sikap kamu. Sedangkan aku turunkan bahasa Arab memang jelas. Aku utus Nabi kepada kamu, hidup di kalangan kamu, sama-sama orang Arab. Kamu di Mekah, orang yang Allah pilih, tempat yang Allah pilih. Ada hidup bersama-sama dengan Kaabah. Sejarah kamu itu sejarah daripada Nabi Ibrahim yang kamu sebut sebagai satu figur, ya, satu individu dalam sejarah yang kamu agungkan, kamu muliakan. Tapi kenapa sekarang kamu menolak, ya, dakwah kita kata seruan, undangan untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang satu? Kenapa kamu tolak? Sedang kamu faham bahasanya, kamu faham bahasa Arab dalam Quran, kamu faham bahasa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah di antara banyak-banyak penduduk dunia ini, kamu orang yang pertama patut beriman. Dengan penuh kemeriahan, sambut, celebrate kamu dipilih oleh Allah. Kenapa? Sebab Quran diturunkan di tengah-tengah kamu, wahai penduduk Ummil Qura, penduduk Mekah. Nampak? Jadi Allah sebut ayat ni bukan kerana Allah nak membataskan, bukan Allah nak kata Quran hanya untuk orang Mekah dan keliling Mekah saja. Tujuan ayat ini ialah untuk menempelak yang orang Mekah tu pula yang sepatutnya orang pertama beriman. Kenapa jadi orang pertama menolak? Itu tujuan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nanti pada hari pembalasan, hari perhimpunan, kata Allah, akhirnya akan ada satu kumpulan di dalam syurga, satu lagi kumpulan di dalam api neraka. Ya, itu gambaran pada hari kiamat, amaran. Ya, amaran kepada orang-orang Arab di Mekah dan juga sekeliling Mekah yang pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Belum sampai waktu berpindah hijrah ke Madinah. Sebab itu cerita Madinah belum ada. Jangan pula kita kata apa asal ayat ni tak cakap pasal Madinah ni? Madinah kan jauh daripada Mekah, tapi kan Nabi ada kat sana juga. Kenapa ayat cakap pasal Mekah dengan yang sekitar Mekah saja? Sebab ayat turun waktu ini, ayat diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ini di tengah-tengah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang Quraisy. Ya, jadi amaran kepada mereka ialah, ingat, kamu semua akan balik kepada Allah. Kamu semua akan dibangkitkan, dihimpunkan oleh Allah pada waktu itu. Kamu akan dibahagikan kepada dua golongan. Pilih nak jadi yang mana? Nak masuk satu golongan yang masuk syurga, ataupun jadi sebahagian daripada golongan yang akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Ya. Lalu kemudian penutup Allah menegaskan, walau sya'allahu, kalaulah Allah kehendaki, la ja'alahum ummatan wahidah. Allah pasti boleh jadikan mereka itu semua sebagai umat yang satu. Jadi ini hakikat Allah mengatakan kepada kita, Allah jadikan manusia sebab Allah nak menguji kita. Allah kasih pilihan di hujung hidup kita nanti, dua pilihan, syurga ataupun neraka. Ya kan? Allah boleh jadikan kita ni semua sama. Allah kalau nak jadikan kita, aku jadikan manusia, akhirnya daripada Nabi Adam itu akan beranak pinak sampai berbilion-bilion keturunan dia. Kalau Allah nak jadikan semuanya orang baik, boleh. Allah nak jadikan semuanya taat, boleh. Allah nak jadikan semuanya beriman, boleh. Tapi bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih pilihan kepada kita. Aku kasih akal. Aku kasih hati. Aku kasih kemampuan untuk kamu berusaha. Aku kasih kamu pilihan, ya, untuk kamu pilih. Untuk mendengar ataupun tak nak mendengar. Untuk terima ataupun nak tolak. Beriman ataupun kufur. Pilih akhirnya. Nak masuk syurga ke ataupun nak masuk neraka. Itu pilihan Allah berikan kepada kita.
dan akhirnya kita akan dibalas oleh Allah berdasarkan keadilan Allah, berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka sebab itu Allah mengatakan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Akan tetapi Allah jugalah yang akhirnya akan masukkan siapa yang Allah hendak, tak ada orang boleh halang. Siapa yang Allah inginkan, Allah boleh masukkan orang itu dalam rahmatnya. Dan dalam masa yang sama wadzalimuna, mereka yang berlaku zalim pula, malahum min waliyyin wala nasir. Mereka itu akhirnya pada hari kiamat, hari perhimpunan nanti bila balik kepada Allah, mereka tak ada siapa yang akan melindungi mereka. Tidak ada wali. Wali maknanya apa? Pelindung. Yang akan lindung mereka daripada azab Allah, lindung mereka daripada neraka, lindung mereka daripada kemurkaan Allah, daripada celaan Allah. Tak ada siapa boleh selamatkan mereka. Ya, tidak ada mereka itu sebarang wali wala nasir, dan tak ada siapa yang boleh menolong mereka untuk mendapatkan syurga, selamat daripada azab. Tak ada siapa dah. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini, kita dapat faham satu ciri tentang Quran ialah, ya, bukan bahagian bahasa Arab saja terus kita jadikan sebab aku tak nak ikut Quran lagi lah, bukan untuk aku, it's never meant for me pula. Jangan, bukan itu fokusnya, ya. Tapi fokusnya ialah lihat Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman, sebagai amaran. Bahasanya manusia boleh faham, terutama kalau memang orang Arab. Tapi yang bukan Arab pun kita mudah faham insya-Allah, ya kan? Tapi walaupun sebagai amaran, sebagai peringatan, akhirnya tidak otomatik Quran itu menjamin siapa pun yang dengar akan beriman. Tuan-tuan, ini mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang penuh dengan kita kata keistimewaan, ya, kekaguman, perkara yang penuh dengan maklumat dan pengetahuan, ya, sesuatu yang kalau kita lihat penuh dengan keindahan. Berapa ramai hati manusia yang tersentuh hanya dengan dengar, dengan apanya, setakat mendengar ayatnya dibaca. Tetapi sebenarnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala setakat menjadikan Quran ini sebagai ayat untuk disampaikan amaran. Ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah ini ayat aku wahyukan kepada engkau. Bacakan, sampaikan, jadikan amaran. Tapi akhirnya bukan Quran yang menentukan orang itu beriman ataupun tidak, bukan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentukan orang itu beriman ataupun tidak, tapi akhirnya dia sendiri yang pilih. Akhirnya manusia akan terbagi pada dua. Akan ada orang ikut dan akan ada orang yang menolak. Akan ada orang selamat, akan ada orang yang diazab. Ada orang jadi geng syurga, tapi ada orang juga jadi geng neraka. Siapa yang tentukan? Manusia itu sendiri yang memilih. Allah hanya mengesahkan. Ini pilihanmu. Kalau aku nak masukkan dalam rahmat aku masukkan. Tapi kalau tidak, yang berlaku zalim dengan kekufuran akan mendapat azab daripada Allah. Tidak ada wali pelindung, tidak ada nasir yang menolong. Ya. Jadi kita lihat tuan-tuan dan puan sekalian, peringatan kepada kita. Apabila kita menjadi orang yang meneruskan legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai orang yang menyampaikan Quran kepada orang lain. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesanan kepada kita semua, balighu anni walau ayah. Wahai kalian semua umat aku, kamu sampaikanlah daripada aku, sampaikan pada orang lain, sampaikan selepas kamu. Hatta walau hanya satu ayat sekalipun. Jangan sampai kita jadi orang Islam, kita tak nak sampaikan, kita tak nak tunjukkan, kita tak nak cuba fahamkan orang tentang indahnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun setakat satu ayat, walaupun setakat satu peringatan, sampaikan. Itu amanah, ya kan? Sama ada sampaikan melalui mulut kita ataupun melalui akhlak kita, contoh kita, cara hidup kita yang ikut cara hidup Nabi. Mudah-mudahan orang lihat, orang akan faham agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tugas kita menyampaikan. Hatta kalau kita sampaikan Quran sekalipun, ingat, tiada jaminan kita orang baik macam mana pun, kita wali sekalipun, ya. Bayangkan kalau kita wali sekalipun, tidak ada jaminan bahawa orang yang mendengar ayat yang kita sampaikan, peringatan yang kita berikan, nasihat yang kita berikan, tak ada jaminan orang itu pasti akan terima, pasti dia akan jadi taat, pasti akan jadi hamba Allah yang baik. Tak, itu pilihan dia. Tidak ada siapa pun di kalangan kita yang mampu menguasai hati manusia. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan mukjizat, dengan segala kelebihan, kelembutan akhlak Nabi yang begitu indah. Nabi yang memang menerima Quran direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wahyu.
Itu pun kita lihat semua orang ikut beriman dengan Nabi ke sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Orang Quraisy melawan, orang Quraisy membantah, orang Quraisy dengan penuh kedegilan, kesombongan menjawab dan sebagainya. Apatah lagi kita. Maka sebab itu dalam menyampaikan agama, dalam memberikan bimbingan, dalam menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dekat dengan kita, kita kena ada perasaan tawaduk. Ya, tawaduk kenapa? Tawaduk mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati hamba-Nya. Bukan kita yang punya kuasa menentukan dia akan ikut ataupun tidak. Supaya kita tidak frust. Ya, jangan sampai kita kecewa. Berapa ramai di antara kita ini kita jadi marah. Aku dah cakap, aku dah nasihatkan si Dul tu, ya, kawan kerjanya lah sebagai contoh. Daripada berapa tahun kita mula berkawan, masuk kerja dah 11 tahun kerja kat company, tak pernah sekali pun nak ikut pergi sembahyang Jumaat, tak pernah sekali pun nak sembahyang. Apa kita jadi marah, tuan-tuan. Bukan aku tak pernah cakap, bukan aku tak pernah nasihat, bukan aku tak pernah hajak pergi dengar kuliah pun. Tempat kerja pun kadang-kadang bukakan syarahan, bukakan kuliah, bukakan ceramah sambil-sambil biar dia dengar pun tak nak berubah juga, tak nak taubat juga. Kita jadi hampa, kita jadi kecewa. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kenapa? Kita perlu ada perasaan tawaduk kepada Allah, satu rasa kerendahan hati mengaku bahawa kita tidak punya kuasa ke atas hati manusia. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam kita ini cuba nak membetulkan ahli keluarga kita sendiri. Kadang-kadang bila sebahagian kita ialah hidupnya mungkin selama ini dibesarkan dalam keluarga yang mungkin tak berapa kenal agama, tak berapa ambil berat tentang agama. Mak bapaknya mungkin tak pernah sibuk mendidik dia untuk solat sebagai contoh. Satu masa dia melalui kehidupan bercampur dengan orang, diberikan kesedaran, keinsafan oleh Allah, datang keinginan untuk beragama, untuk pegang dengan agama. Lalu kemudian kasihan melihat bapanya tak sembahyang. Contoh ini banyak berlaku. Ya, selalu saya diajukan persoalan yang sama. Macam mana Ustaz? Ya Alhamdulillah Allah kasih saya hidayah, saya dapat kebaikan. Tapi bapa masih macam tu. Ya Allah, sembahyangnya tak nak, Quran jauh sekali, pergi masjid tak pernah, cakap marah, cakap mengamuk. Macam mana Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedangkan Nabi SAW macam kita katakan tadi, dengan Quran sebagai wahyu Allah berikan pada Nabi, akhirnya manusia tetap berpecah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ya kan? Ada satu golongan yang berada dalam syurga, satu golongan akhirnya akan masuk dalam neraka. Itu Nabi SAW, apatah lagi kita, walaupun terhadap ayah kita sendiri, walaupun terhadap ibu kita sendiri, walaupun terhadap pasangan hidup kita sendiri, walaupun terhadap anak-anak kita sendiri. Yang kita mampu buatlah kita cuba, kita usaha, situ amanah daripada Allah. Tanggungjawab, kewajipan Allah tetapkan ialah kamu cuba, cakap, didik, jangan abaikan tanggungjawab, jangan cuaikan usaha kamu. Buat seberapa yang boleh, amanah daripada Allah. Tapi akhirnya berjaya ke tidak hatinya itu dilembutkan, hanya diketahui oleh Allah, hanya ditentukan oleh Allah. Jangan tuan-tuan, ya, kadang-kadang kesianlah bila kita ini tidak menyedari akan batas kuasa kita sebagai manusia. Ya kan? Kadang-kadang kita menyangka aku ni jadi ustaz tahu. Oh ya, bila bercakap berapa ribu orang nak dengar. Ya, tapi dengan kawan baik sendiri, dengan jiran sendiri, bila cakap tak nak ikut. Apa punya manusia? Jangan tuan-tuan, ya kan? Ya, rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesian kadang-kadang ada yang orang tua, ya, makan hati dengan sikap anak-anak, walaupun dah dicakap, dididik, ialah manusia, nak buat macam mana? Hati dia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, pilihan yang Allah berikan kepada dia untuk buat pilihan sendiri, ya kan? Ada yang makan hati sampai meninggal dunia, akhirnya menutupkan mata untuk kali terakhir dalam keadaan menyesal. Kenapalah anak aku masih macam tu. Jangan tuan-tuan. Lihat, kita ditentukan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa kita akan meninggalkan dunia ini, kita diberikan kemampuan oleh Allah dengan keterbatasan yang ada. Hanya sekian saja yang kita boleh buat. Hasilnya itu ditentukan oleh Allah, bukan oleh kita. Hatta bila kita ini meninggal dunia, akhirnya sampai hujung perjalanan hidup kita, nampak belum ada hasilnya nak membetulkan anak kita ke, cucu kita ke, adik-beradik kita ke, siapa pun yang kita harapkan jadi orang yang baik. Kita rasa kita belum berjaya untuk ubah dia, untuk lembutkan hati dia, untuk berikan keinsafan dalam jiwa dia. Jangan berputus asa, sebab akhirnya kalau kita dah tak ada pun, Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada. Habis hujung nyawa kita tak bernafas lagi pun, Allah tetap maha hidup dan tidak akan mati.
Kita habis upaya kita, dah tak ada daya lagi sebab dah tak ada lagi kita kata nyawa diberikan oleh Allah, umur dah habis dah datang ajal kematian menjemput kita. Tapi ingat, Allah tetap berkuasa. Serahkan kepada Allah. Doa kita sebagai bekalan akhir. Jangan kita abaikan. Ya Allah, rasanya aku dah hampir sampai penghujung hidup. Ya Allah, 40 tahun aku cuba betulkan anak aku. Ya Allah, ya Allah, nampaknya masih lagi belum berhasil, tapi aku serahkan hanya kepadamu. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepadanya untuk menghirup keindahan beriman kepadamu. Ya Allah, berikanlah peluang kepadanya untuk dapat merasakan keindahan insaf kembali kepadamu, walaupun setelah aku pergi menutupkan mata untuk kali terakhir meninggalkan dunia. Ya Allah, yakin dengan Allah, serah kepada Allah, doa kepada Allah. Hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayat ini Allah menunjukkan. Ini ciri Al-Quran. Kan kita kata kemarin kuliah subuh kita, kuliah nak mengenal Al-Quran, supaya kita jatuh cinta dengan Al-Quran, supaya kita ini memahami Al-Quran, supaya Quran itu kita sedia membuka hati kita untuk menerima kehadiran Quran, membungakan taman jiwa kita. Ya kan? Antaranya kita nak kenal bahawa ciri Al-Quran sebagai amaran daripada Allah, mengandungi hidayah daripada Allah, petunjuk, tapi akhirnya dia bukanlah satu obat yang garanti mujarab kita bacakan kat orang terus jadi baik. Tak. Bukanlah satu ayat yang kalau kita rendam Quran dalam baldi 7 hari 7 malam, kasih minum kat dia, siram badan dia, terus tiba-tiba berubah jadi malaikat baik. Tak. Bukan begitu caranya, tuan-tuan. Bukan itu tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran kata Allah tadi apa? Litunzira, untuk berikan peringatan, sampaikan. Akhirnya dia buat pilihan. Begitu dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan siapa sahaja yang ada bersama dengan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi peringatan kepada kita bersama, satu ciri yang kita dapat daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Baik. Nah, macam saya katakan tadi pada awalnya, dalam surah Asy-Syura cuma ayat ini saja yang saya jumpa yang ada kalimat Quran. Tapi sebelum kita pindah ke surah yang berikutnya, surah Zukhruf, nanti kita jumpa lagi dalam surah Az-Zukhruf pula ayat yang ada kalimat Quran. Kita nak lihat sedikit lagi ciri kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam beberapa ayat di hujung surah Asy-Syura ini. Mari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita lihat ayat 51. Yuk. 51, 52 dan 53. Mudah-mudahan sempat kita baca dan menjadi peringatan juga kepada kita. Lihat. Tak ada perkataan Quran, tapi cerita tentang Quran. Ayat 51 firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu. Tidak wajar, tidak patut, tidak ada bagi mana-mana insan, mana-mana manusia, dia itu Allah berbicara langsung kepadanya. Tak ada. Illa, kecuali 3 cara. Illa yang pertama, kecuali wahyan, secara wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu Allah atur kejadian. Allah ciptakan manusia, nah wahai manusia makhluk, aku jadikan kamu, aku letak kamu hidup di dunia, kamu akan menghadapi pelbagai cabaran, ujian. Memang itu tujuan kamu dijadikan, aku jadikan untuk menghadapi ujian. Dan Allah bila nak menyampaikan sesuatu kepada kita, Allah nak berbicara dengan kita, dia bukan dalam keadaan direct. Allah tunjukkan dirinya, Allah tunjukkan zatnya, Allah tunjukkan rupanya, cakap direct dengan mana-mana manusia, tidak. Dengan 3 cara ini saja. Kenapa Allah pilih demikian? Itu pilihan Allah. Bukan sesuatu yang boleh kita persoalkan. Ya Allah, kenapalah ini cara 3? Tak ada ke cara keempat macam cara kelima? Kita pula nak diktate Tuhan, tak bolehlah. Bukan hak kita, bukan kita berada di kedudukan nak persoalkan Allah pun, tak. Tapi Allah beritahu, lihat, dia berlaku ni 3 je. Salah satu. Nombor 1, Allah bicara dengan insan yang Allah pilih, bukan semua orang. Bicara direct dengan dia melalui apa? Melalui wahyu. Illa wahyan. Wahyu kat sini maknanya sesuatu yang Allah terus masukkan ke dalam hati, fikiran Rasul dan Nabinya. Ya kan? Biasanya dalam bentuk mimpi. Sebagai contoh kita lihat kisah Nabi Ibrahim dululah. Kita baru habis sambut Hari Raya Idul Adha. Itu kan kisah yang masyhur. Nabi Ibrahim kata dengan Nabi Ismail, wahai anakku, aku mimpi, bapak mimpi tadi malam, bapak sembelih engkau wahai Ismail. Apa pendapatmu?
Kata Nabi Ismail jawab dengan bapaknya, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, kata dia, bapak buat apa yang Allah suruh, itu dah wahyu daripada Allah, insyaallah saya ini termasuk orang-orang yang sabar, kata dia. Jadi itu wahyu. Nabi Ibrahim nampak dalam mimpinya dia sembelih anak dia. Itu bukan macam kita nampak dalam mimpi kita, lain. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kita tak dapat melihat sesuatu itu sebagai wahyu daripada Allah. Jangan nak ngada-ngada pula kita, tuan-tuan ya. Jangan besok lusa pula cakap, Ustaz, saya mimpi tadi malam, saya rasa itu wahyu ilham daripada Allah, saya mesti buat. Apa dia? Tak payah sembahyang, kata dia. Tak boleh lah. Kan? Wahyu hanya kepada para Rasul dan para Nabi. Itu salah satu bentuk Allah berbicara. Yukallimahullah. Allah berbicara dengan seorang insan. Bila dia itu seorang Nabi ataupun seorang Rasul, dalam bentuk wahyu, mimpi sebagai contoh, ya. Macam Nabi Yusuf, dia cerita dengan bapa dia, kata, Pak, saya mimpilah raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Aku nampak, aku mimpi, Pak, kata dia, ada 11 bintang, kemudian ada matahari, ada bulan, semuanya sujud kepada aku. Bapa dia kata, oh, ini bukan sebarang mimpi, ini wahyu daripada Allah ni. Itu yang akhirnya lepas berpuluh tahun kemudian, kisah macam-macam dah dilalui oleh Nabi Yusuf, akhirnya dipertemukan oleh Allah kembali adik-beradiknya, ya, semua tunduk hormat dengan Nabi Yusuf. Yang dulu mereka benci, yang abang-abangnya nak bunuh, yang abang-abangnya cemburu, hasad, dengki tak habis, akhirnya mereka tunduk hormat dengan Nabi Yusuf. Bila mereka kembali, Nabi Yusuf dah jadi seorang pembesar negeri, orang kepercayaan raja pada waktu itu, ya kan. Bapaknya pun datang, maknya pun datang dalam keadaan hormat, tunduk pada dia. Itu tafsir mimpi yang didapat daripada Allah dulu. Itu wahyu, ya. Kemudian ataupun kedua, au min wara'i hijab. Nampak tuan-tuan ayat 51, ya, ayat 51 surah Asy-Syura juz yang ke-25, ataupun daripada sebalik hijab. Allah kalau nak bicara dengan seorang hamba, Nabi, Rasul, itu di sebalik hijab. Bukan Allah tunjukkan zatnya, rupanya terang-terangan, tidak. Ini berlaku sebagai contoh bila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Nabi Musa itu seorang nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah, mampu berbicara langsung dengan Allah. Tapi bicara pun ada hijabnya, bukan terus terbuka 100%, tidak. Bila berbicara dengan Nabi Musa, sampai Nabi Musa diberikan gelaran Kalimullah, ya, seorang nabi, seorang insan yang diberikan keistimewaan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Satu masa Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, kau tunjukkan aku nak tengok engkau, ya Allah, kata Nabi Musa, ya. Aku nak tengok engkau, ya Allah. Allah kata, kau tak akan dapat lihat aku. Tapi kalau kau nak tengok juga, kata Allah, kau tengok gunung besar tu. Satu gunung, Allah suruh Nabi Musa tengok, kau tengok gunung besar itu, kalau kau boleh tahan tengok gunung tu, akhirnya aku akan izinkan kau tengok aku. Bila Nabi Musa tengok gunung itu, Allah hancurkan, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam keadaan yang sedahsyat-dahsyatnya. Nabi Musa tengok gunung tu meletup, hancur, Nabi Musa pingsan, tuan-tuan. Pingsan, tak sanggup tengok gunung tu meletup. Tak sanggup tengok gunung tu hancur. Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya bila dah tersadar, mengaku, ya Allah, akulah orang yang beriman denganmu, ya Allah. Maknanya tak minta lagi dah. Tak minta lagi lah nak tengok Allah SWT. Belum sampai masanya lagi, belum sampai. Ya kan, nanti hari akhirat tu lain. Orang dah masuk syurga, antara nikmat Allah berikan keistimewaan pada orang dalam syurga ialah Allah akan tunjukkan, ya, keagungan, keindahan zatnya kepada manusia. Itu lain cerita, yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ya, sebab Allah tidak sama dengan apa pun rupa, ya, makhluknya ke yang kita nak gambarkan. Allah berbeza daripada segala makhluknya, segala alam yang dijadikannya, ya. Jadi min wara'i hijab, boleh berbicara tapi ada masih hijabnya. Begitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj. Sampai satu tempat kan Rasulullah berbicara dengan Allah. Tempat di mana kita kata malaikat Jibril pun dah tak boleh nak temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Sampai bila esoknya bila Nabi sampaikan pada para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana rupa Allah kau lihat?" Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, "Nurun fa anna arahu." Cahaya semuanya. Macam mana aku nak nampak Allah tadi? Baik, Rasulullah SAW mengatakan, aku tak boleh nampak Allah. Yang nampak cuma cahaya gitu saja. Ya kan? Ada hijab. Allah belum lagi tunjukkan, ya, kepada hambanya tadi. Nampak tuan-tuan?
Itu yang kedua. Yang pertama wahyu, biasa dalam mimpi ataupun sesuatu yang terus masuk dalam diri, dalam hati pendengaran, jiwa seorang nabi. Kedua, min wara'i hijab, kalau berbicara pun ada hijabnya masih. Ataupun yang ketiga, au yursila rasulan, ataupun Allah utuskan seorang rasul, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allah hantarkan malaikat. Malaikat itu rasul. Kat sini perkataan rasul ni bukan rasul yang kita kata macam seorang insan yang Allah berikan wahyu, itu Rasulullah ataupun rasul-rasul yang lain. Tapi malaikat Jibril sebagai rasul, sebab rasul itu maknanya utusan. Ya, jadi malaikat Jibril Allah hantar sebagai utusan kepada Nabi. Nabi Allah lantik sebagai utusan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Jadi utusan pertama itu malaikat Jibril. Sebab itu malaikat Jibril pun boleh digelar sebagai rasul. Ya, cuma bukan rasul kepada sekalian manusia, tak, rasul kepada nabi yang Allah pilih. Nabi itu pula rasul kepada kaum dia ataupun kepada manusia. Ni peringkat yang kedua, rasul di kalangan manusia, ya. Jadi maksud rasul di sini ialah malaikat Jibril. Au yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha. Ataupun dengan cara ketiga Allah utuskan malaikat. Ya. Lalu malaikat itu mewahyukan kepada si rasul tadi ataupun kepada nabi tadi apa saja yang Allah inginkan. Ini yang biasa banyak ayat Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini cara Allah berbicara dengan manusia. Allah berbicara dengan kita melalui apa? Allah turunkan wahyu dibawa oleh malaikat Jibril jadi utusan Allah. Utusan kepada siapa? Utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terima wahyu tadi, maka Rasul pula menjadi utusan Allah untuk sampaikan kepada kita sebagai manusia. Jadi akhirnya kita dapat juga apa yang Allah bicara, ya kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, tapi begitulah caranya. Jadi akhirnya ini saja. Allah kata, jangan pula, sebab apa? Orang-orang Quraisy bila mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kadang-kadang ada di antara, ialah kita kata degilnya mereka ni, ngada-ngadanya orang-orang Quraisy ni yang memang nak kufur, tak nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan, kenapa pula engkau dapat wahyu? Kenapa tidak kita yang dapat? Kenapa kau dapat wahyu daripada malaikat? Kenapa tak Allah terus cakap dengan kita, terus terang pada semua? Kita kat Mekah ni ada berapa ribu orang. Allah tunjukkanlah, why not Allah just appear upon us? Ya, biar kita semua dengar direct langsung daripada Allah. Allah kata tak. Bukan itu cara yang aku atur. Kamu jangan ngada-ngada minta benda yang aku tak nak buat, yang tidak aku aturkan demikian. Ya, bukan cara Allah menunjukkan zatnya berbicara langsung kepada manusia. Tetapi melalui wahyu. Pertama wahyu, kedua Allah bicara boleh kepada seorang insan tapi ada hijabnya. Ketiga melalui utusan malaikat Jibril kepada rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Itu pilihan Allah, itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ayat 52 sikit tuan-tuan. Ya, sebagai penutup bicara kita pada pagi ini. Kita nak kenal Quran kan? Ini dia. Kata Allah, wa kadzalika, dan demikianlah juga. Auhayna ilaika, kami mewahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruham min amrina. Satu ruh dengan perintah kami. Ya. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau dulu tak tahu, tak kenal kitab tu apa, iman tu apa, engkau tak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan apa yang kami berikan ini, dia menjadi apa? Walakin ja'alnahu nuran. Kami jadikan apa yang kami turunkan ini sebagai satu cahaya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina, yang kami jadikan sebagai punca untuk kami beri hidayah petunjuk kepada siapa pun hamba-hamba kami yang kami inginkan. Baik, kita lihat ayat ni ya, perinci sedikit ya. Baik. Kita sekarang insya-Allah kita sekarang sedang melihat dan memerhatikan ayat ke-50 ayat kemudian 52 ya, ayat 52 surah Asy-Syura. Firman Allah Subhanahu wa taala, lihat, wa kadzalika
ya. Dan demikianlah wa kadzalika auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu. Kami maknanya Allah, ya. Kami maknanya Allah. Kami maknanya Allah. Dan demikianlah kami, yakni Allah, wahyukan kepadamu. Kepadamu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang Allah wahyukan kepada Nabi? Ruhan. Min amrina. Ruhan maknanya roh. Lihat ayat ini nanti, insya-Allah kita akan lihat kalimat ini, ya. Dan demikianlah kami, yakni Allah, mewahyukan ilaika, kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahyukan apa? Wahyukan roh. Ya. Min amrina, dari ataupun denganlah, dengan perintah kami. yakni melalui perintah kami. Lihat. Allah gunakan perkataan roh. Dalam Quran, perkataan roh ni biasanya merujuk kepada sama ada roh manusia. Ya, biasanya lah kalau roh dalam Quran, roh maknanya roh manusia lah. Biasalah. Kalau manusia tak ada roh, tak bernyawa. Ya kan? Biasa. Ataupun kadang-kadang roh ini satu kalimat yang khusus, gelaran kepada malaikat Jibril. Gelaran malaikat Jibril. Maaf tuan-tuan, dia tulisan saya ni tulisan yang lebih kurang cincai je lah. So, tuan-tuan boleh baca dia, lebih kurang maksud saya. Ataupun ar-ruh al-amin dalam Quran, dalam beberapa tempat bermaksud itulah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasulnya. Tapi agak-agak roh kat sini, makna yang mana? Tuan-tuan cuba lihat. Dan demikianlah auhayna, kami, yakni Allah mewahyukan, ilaika, kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mewahyukan satu roh dengan perintah kami, dengan izin kami, dengan aturan yang kami telah tetapkan. Kami wahyukan kepadamu ya Muhammad satu roh. Apa makna dia? Takkan Allah mewahyukan roh manusia tu kepada Nabi Muhammad? Tak kena. So, dia tak pakai. Untuk yang ini tak boleh pakai. Boleh tak maksudnya kami mewahyukan kepadamu ruhan min amrina? Maknanya roh itu malaikat Jibril. Boleh tak maksud ayat ni? Dan demikianlah kami ini mewahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang merupakan gelarannya roh juga, dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Boleh tak roh kat sini maknanya malaikat Jibril? Kurang tepat. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita baca ayat ni seterusnya, Allah kata, ya, ma kunta tadri mal kitabu walal iman, kan? Kita shortcut. Terus ada ayat. Kata Allah, walakin, saya tulis dalam warna lain lah, jadi kita nampak perbezaan dia. Ada satu sambungan, Allah kata, walakin ja'alnahu nuran. Walakin ja'alnahu nuran. Minta maaf, dia tak terlindung, ya. Boleh nampak ni? Walakin ja'alnahu nuran. Tetapi kami jadikan ia, ni ia, jadikan ia, maknanya roh ni. Kata tapi Allah jadikan roh ini, ia kat sini ialah roh tadi, ya, sebagai nuran, sebagai nur, cahaya. Nampak tuan-tuan? Kami jadikan ia, maknanya roh ini, sebagai cahaya. Sambungan dia, nahdi bi man nasya', ataupun dalam bahasa Melayu dia,
Dengan itu lebih kurang jadi petunjuk. Dapat tuan-tuan ya? Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada maksud roh yang disebut. Kami, Allah, mewahyukan kepadamu ya Muhammad satu roh dengan perintah kami gini. Tapi kami jadikan roh ni sebagai cahaya. Yang mana cahaya itu Allah jadikan punca untuk beri hidayah kepada hamba Allah yang Allah inginkan. Ya, kalau Allah tak pilih orang tu dapat cahaya ini, maka dia tak dapatlah keimanan. Ya kan? Sebab dia tak akan terima roh ini yang Allah jadikan sebagai cahaya tadi. Nampak tuan-tuan? Faham maksud saya? Jadi dengan itu, kalau kita lihat tafsiran para ulama mengatakan roh di sini bukanlah roh manusia. Roh kat sini bukanlah malaikat Jibril, tetapi roh di sini ialah Al-Quran. Faham maksud saya ni? Ya. Jadi kena tak ceritanya? Dan demikianlah kami mewahyukan. Nampak perkataan wahyu? Mewahyukan. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu roh daripada ataupun dengan perintah kami, roh itu maknanya Al-Quran. Kenapa kita roh ni Quran? Sebab Allah kata kemudian kami jadikan roh ini sebagai cahaya yang dengan itu Allah berikan petunjuk kepada hamba yang Allah inginkan. Yang jadi petunjuk, jadi cahaya itu Quran. Ya kan? Malaikat Jibril tak jadi nur. Tak pernah cerita mana pun, ayat mana pun, hadis mana pun tak pernah ada malaikat Jibril itu yang Allah jadikan nur sebab untuk manusia itu dapat hidayah daripada Allah. Tak, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi punca jadi wahyu ataupun kita kata jadi cahaya yang boleh berikan hidayah kepada manusia ialah Al-Quranul Karim. Boleh faham tu tuan? Jadi maksudnya apa? Kita jumpa kemarin kita jumpa satu nama bagi Al-Quran iaitu Az-Zikir. Ingat tak? Minggu lepas, 2 minggu lepas, ya, antara nama-nama Al-Quran ialah Az-Zikir. Kat sini kita akan jumpa lagi disebut oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka. Di antara nama-nama Al-Quran juga ialah Ar-Ruh. Jadi perkataan Ar-Ruh ini adalah salah satu gelaran ataupun nama bagi Al-Quran. Nampak tuan-tuan? Quran itu boleh disebut sebagai Ar-Ruh. Kali pertama ke tuan-tuan pernah dengar ni? Jadi Quran tu ada nama, antaranya Al-Kitab, ya, antaranya Az-Zikir kemarin kan, antaranya Ar-Ruh. Salah satu ciri Al-Quran berdasarkan namanya Ar-Ruh. Ya, demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad Ruh iaitu Al-Quran daripada ataupun dengan perintah kami yang mana akhirnya kami jadikan Ruh ini, Quran ini sebagai nur cahaya. Dengan nur itulah Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah inginkan di kalangan hamba-hambanya. Persoalan tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemarin kita dah lihat relevannya, kenanya, kaitannya, kenapa Quran boleh dinamakan juga dengan Az-Zikir kan? Ya, kita dah faham. Tapi kenapa Quran dinamakan juga dengan Ar-Ruh? Kenapa Quran boleh dinamakan sebagai Ar-Ruh? Apa kaitannya? Apa relevannya? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu nama bagi kitabnya, dalam contoh ayat ini Allah namakan Quran juga dengan Ar-Ruh, itu pasti ada hikmah, pasti ada tujuan, pasti ada kaitannya, pasti ada penjelasannya, ya kan? Insya-Allah minggu hadapan bila kita bertemu dengan izin Allah pada hari yang sama, pada waktu yang sama, kuliah kita minggu depan, kita akan huraikan apa hikmah, apa rahsia, kenapa tujuan Quran dinamakan juga sebagai Ar-Ruh. Mudah-mudahan
ada manfaat kepada kita bersama. Insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ada kesempatan sebab masa tidak mengizinkan untuk saya huraikan dalam pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memelihara kita, Allah meneruskan pimpinan hidayahnya untuk kita, atau Allah menetapkan kita terus berada di atas jalan yang lurus, yang diridai, sampailah hujung hidup kita nanti dalam keadaan kita tetap beriman kepada Allah, kembali kepada Allah sebagai orang yang berserah diri, yang layak dinamakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita bertemu minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya sayangi anda semua kerana Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.